Assalamualaikum. Episod kali ni Umi nak share resipi pengat pisang yang menggunakan pisang berangan sebagai pencuci mulut. Special dalam menu ni, Umi ada tambah biji sagu putih dan juga jagung manis. Biji sagu ni memang mengambil masa yang lama untuk masak kan? Sebab tu tak ramai suka masukkan dalam bubur. Tapi bila dah tahu teknik yang mudah untuk mempercepatkan proses masak biji sagu ni, percayalah, mesti kita rajin nak letak. Selain membantu untuk memekatkan bubur, ia juga sedap tau bila tergigit. Kriteria bubur yang sedap juga haruslah ngam rasa lemak-lemak masin. Jadi garam tu memang wajiblah letak. Dalam video ni juga, Umi ada sharekan tips agar santan tak bergetul supaya cantik je kejadian bubur. Ini pun Umi dah derhaka sikit resipi, jadi adalah sikit tekstur santan yang berketul tu, nasib cepat perasan. Okey, jom tengok bahan-bahan yang diperlukan. 7 ke 8 biji pisang, yang ini Umi guna pisang berangan, potong serong-serong, tebal lebih kurang 1 ke 2 inci. Nak guna pisang jenis lain pun boleh. 1 mangkuk kecil jagung frozen, 2 kotak santan, kalau pakai santan fresh guna 2 cawan santan pekat. 1 mangkuk kecil biji sagu, basuh dan toskan. 3 helai daun pandan, simpul rapi. 1/3 cawan gula pasir, 1300 ml air dan akhir sekali 1 sudu kecil garam. Masukkan dahulu air dalam periuk yang agak besar. Diikuti gula dan juga biji sagu. Tips untuk mempercepatkan proses masak biji sagu ni, rendam dahulu dalam air lebih kurang 25 hingga ke 30 minit. Jadi tak perlu tunggu lama untuk biji-biji sagu ni masak. Tutup tudung periuk dan biarkan sagu masak sepenuhnya. Okey, mungkin ada yang tak tahu sagu ni dah masak ke belum. Kebiasaannya biji sagu kalau dah masak sepenuhnya, warnanya akan bertukar dari putih menjadi jernih. Yang ini belum lagi, jadi kita tutupkan tudung periuk dan biarkan sagu-sagu ni masak seketika. Tinggal sikit-sikit je lagi biji sagu yang belum masak, tapi dah boleh masukkan sekotak santan. Yang ini Umi letak 1 kotak dahulu, nak tengok kepekatan santannya tu. Masukkan daun pandan dan juga garam. Garam ni penting ya untuk memberi rasa lemak-lemak masin pada bubur. Umi letak sedikit jagung manis. Yang ini optional je, kalau tak nak letak pun tak apa. Tapi sedap pula bila add on jagung ni, crunchy je bila tergigit. Memang padanlah dengan kombinasi pisang yang lembut teksturnya. Lepas letak santan ni, pastikan kena rajin kacau ya. Kalau tak, jadi macam kes Umi ni. Tinggal sekejap, lupa nak perlahankan api seslow yang mungkin. Jadi santannya dah mula berketul sedikit. Atau ada juga yang panggil santan tu dah pecah. Sebenarnya tak efek pun dari segi rasa. Cuma hasil kejadian pengat tu tak apa-apa nak cantik lah. Tambah lagi sekotak santan. Kiranya untuk 1.3 liter air, Umi guna 2 kotak santan. Buburnya tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Tapi ikut selera masing-masing juga. Kalau suka kuah santan yang pekat, boleh kurangkan air. Yang ini agak-agak jelas sendiri. Kalau nak cepat masak, buka api sederhana besar dan sentiasa gaul je sampailah bubur tu pekat sedikit dan pisang benyek. Macam Umi lebih suka pisang yang lembek-lembek, jadi Umi masak lama. Bila dah agak benyek sedikit, barulah Umi tutup api. Tak perlu masak sampai terlalu pekat sangat sebab nanti pisangnya hancur pula sampai tak nampak rupa pisang. Sebab bila dah agak sejuk sedikit, pengat ni akan makin pekat. Lagilah kalau kita letak dalam icebox, lagilah dia akan pekat. Makan sejuk-sejuk memang sedap. Sekian saja dari Umi dalam episod kali ni. Jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng pertama supaya dapat notification untuk video akan datang.